Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni cikgu nak sambung subtopik seterusnya dalam ikatan kimia, okay, chemical bond, iaitu properties of ionic compound and covalent compound. Okay, sifat sebatian ion dan juga sebatian covalent. Okay, kita akan tengok yang pertama. Okay, dari segi electrical conductivity of ionic compound. Okay, kekondisian elektrik sebatian ionik. Okay, ionic compound cannot conduct electricity in solid state, but because ions cannot move freely and tied by strong electrostatic forces. Okay, sebatian ionik tidak boleh mengkonduksi elektrik dalam keadaan pepejal kerana ion tidak bergerak bebas dan diikat dengan daya elektrostatik yang kuat. Okey, jadi syarat untuk bagi sesuatu sebatian itu boleh mengkonduksikan elektrik adalah dia mesti mengandungi ion-ion yang boleh bergerak bebas. Kalau dia ada ion tapi ion tidak bergerak bebas pun tidak boleh mengkonduksikan elektrik. Okay, untuk ionic compound can conduct electricity in molten state or aqueous state. Okay, because ions can move freely when electrostatic forces have been overcome. Okay, boleh mengkonduksikan elektrik dalam keadaan leburan atau aqueous kerana ion boleh bergerak bebas apabila daya tarikan elektrostatik dapat diatasi. Okay. Okay, so apa dia molten? Okay, apa dia molten dan apa dia aqueous? Okay, molten ni adalah leburan. Contohnya, kita ada plumbum bromida dalam keadaan pepejal. Kita masukkan dalam periuk. Okay, kita panaskan sampailah dia cair. Itu adalah molten. Okay, jadi kita tak ada tambah air. Jadi dalam keadaan molten, okay, dalam keadaan leburan, tiada air. Okay, tiada air, tapi dia dalam bentuk cecair. Okay. Okay, aqueous pula. Contohnya natrium klorida bergaram kat rumah tu dalam keadaan pepejal. Kita masukkan dalam air, kita kacau, dia larut dan kita dapat aqueous. Okay, maknanya larutan natrium klorida. Okay, jadi dia ada mengandungi air. Okay, jadi aqueous ni mesti ada air, molten tiada air. So, bila dia dalam keadaan cecair, ion-ion itu boleh bergerak bebas dan dia akan boleh mengkonduksikan elektrik. Okey, kita tengok pula electrical conductivity untuk covalent compound. Okey, kekonduksian elektrik untuk sebatian covalent. Okey, agak-agak dia boleh mengkonduksi elektrik atau tak? Okey, sebatian covalent do not conduct electricity in all state. Okey, tidak boleh mengkonduksi elektrik dalam semua keadaan. Okey, kerana dalam sebatian covalent ni dia ada molekul. Jadi molekul ini adalah neutral dan dia tidak mempunyai charge. Okey, dia tidak mempunyai charge dan tiada ion-ion yang bebas bergerak. So, sebatian covalent dalam semua keadaan dia tidak boleh mengkonduksi elektrik. Okay, solubility in water and organic solvent. Okay, ketelarutan dalam air dan juga pelarut organik. Okay, apa dia pelarut organik? Okay, pelarut organik adalah covalent compound in liquid state. Okay, sebatian covalent dalam bentuk cecair. Okay, contohnya ether, turpentine, tetrachloromethane, methylbenzene, propanon. Okay, contohnya kita nak bersihkan whiteboard. Okay, kita guna permanent marker. Okay, kita gunakan turpentine. Kita tak boleh gunakan air. Okay, jadi kalau sebatian covalent, dia mesti kena guna organic solvent. Mesti dia kena guna covalent compound juga. Okay, untuk larutkan dia. Okay, ionic compound soluble in water but not soluble in organic solvent. Okay, sebatian ionik larut dalam air
tetapi tidak larut dalam pelarut organik. Covalent compound not soluble in water but soluble in organic solvent. Okay, sebatian covalent tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik. So dia terbalik lah. Okay. Ionic compound soluble in water, covalent compound soluble in organic solvent. Okay. Okay, melting and boiling point. Okay, melting and boiling point, takat lebur dan takat didih. Okay, ionic compound have high melting and boiling point, not easily volatile. Okay, sebatian ionic mempunyai takat lebur dan takat didih yang tinggi, tidak mudah meruap. Okay, meruap ni maksudnya dia dalam keadaan cair dan bertukar menjadi gas tanpa pemanasan. Maknanya pada suhu bilik pun dia dah boleh menjadi gas. Okay. Okey, kenapa dia mempunyai takat lebur dan takat didih yang tinggi? Okey, dalam ionic compound dia ada positive ion and negative ion. Okey, attracted by strong electrostatic forces. More heat energy needed to overcome these forces. Okey, jadi ion positif dan ion negatif ditarik dengan daya elektrostatik yang kuat. Lebih banyak tenaga haba diperlukan untuk mengatasi daya tarikan. Okey, sebab tu melting and boiling point ni adalah tinggi. Okey, untuk covalent compound, okay, simple molecule covalent compound have low melting and boiling point. Okay, easily volatile. Okay, jadi molekul ringkas sebatian covalent mempunyai takat lebur dan takat didih yang rendah, mudah meruap. Okay, kenapa dia rendah? Sebab daya van der Waals between molecule are very weak. Less energy needed to overcome the forces. Okay, daya van der Waals antara molekul adalah sangat lemah. Tenaga haba yang rendah diperlukan untuk mengatasi daya tarikan. Okey, cikgu nak tambah sikit keadaan fizikal bagi ionic compound dan juga covalent compound. Okey, untuk ionic compound biasanya dia dalam keadaan pepejal pada room temperature. Okey, ionic compound. Kalau covalent compound biasanya dia dalam keadaan solid, liquid ataupun gas. Okey. Okey, seterusnya kita tengok pula struktur bagi covalent compound. Okey, structure of covalent compound. Okey, jadi covalent compound ni ada dua jenis, iaitu simple molecule, iaitu molekul ringkas. Contohnya air, H2O ataupun carbon dioxide. Okey, yang kedua adalah giant molecule. Okey, contohnya silicon dioxide. Okey, dari segi struktur dia, okey, untuk simple molecule, okey, small and simple structure can be found in the form of solid, liquid or gas. Okey, struktur yang kecil dan ringkas boleh didapati dalam bentuk pepejal, cecair dan juga gas. Okey, untuk giant molecule, very large structure usually exists as solid. Okey, struktur yang sangat besar biasanya didapati dalam bentuk pepejal. Okey, chemical bond. Okey, covalent bond are strong in the molecule. Van der Waals forces between molecule are weak. Okey, covalent bond. Contohnya carbon dioksida. Okey, carbon dioxide. Okey, carbon and oxygen dia ada strong covalent bond antara carbon dan oksigen. Van der Waals forces ni adalah daya antara molekul carbon dioksida yang pertama dengan molekul carbon dioksida yang kedua. Okey, jadi antara molekul antara carbon dioksida dan carbon dioksida. So dia ada van der Waals forces dia adalah lemah. Okey. Okey, untuk giant molecule dia ada strong covalent bond in the molecule but no van der Waals attraction between molecule. Okey, jadi dia ada covalent bond saja di antara atom-atom dalam molekul covalent bond tu. Okey. Okey, jadi dia tiada daya van der Waals dalam antara molekul. Okey. Okey, melting and boiling point. Okey, low
because less energy needed to overcome weak van der Waals forces. Okey, rendah kerana sedikit haba diperlukan untuk mengatasi daya van der Waals yang lemah. Okey. Okey, untuk giant molecule high because a lot of heat energy required to break the bond. The break strong covalent bond. Okey, jadi dia bukan untuk putuskan daya van der Waals, tapi dia nak putuskan covalent bond antara atom dalam molekul tadi. Okey. Okey, uses of ionic compound and covalent compound. Okey, yang pertama dari sektor perindustrian. Okey. Okey, kita ada contohnya bateri kat situ. Okey, bateri. Jadi dalam bateri ni dia mengandungi lithium iodida. Okey, lithium iodida ni adalah contoh ionic compound. Okey, contoh ionic compound. Manakala dalam cat ini, okey, dia mengandungi pigment. Okey, pigment dan pelarut turpentine, iaitu contoh daripada covalent compound. Okey, dalam sektor pertanian, okey, dalam baja, okey, dia mengandungi kalium klorida ataupun amonium nitrat. Okey, dalam baja ni itu adalah ionic compound. Okey, dalam pesticide dia mengandungi bahan seperti bromoetana dan juga chloropikrin, iaitu adalah contoh untuk covalent compound. Okey, chemical bond. Okay, covalent bond are strong in the molecule. Van der Waals forces between molecule are weak. Okay, covalent bond. Contohnya carbon dioksida. Okay, carbon dioxide. Okay, carbon and oxygen, dia ada strong covalent bond antara carbon dan oxygen. Van der Waals forces ni adalah daya antara. Okay, untuk kegunaan rumah. Okay. Dalam deterjen ni ada contohnya natrium chloride, okey, yang digunakan untuk kerja-kerja pembersihan di rumah. Glycerol, okey, glycerol ni adalah contoh subatian covalent yang ditambah ke dalam produk penjagaan kulit untuk melembabkan kulit dan juga membantu mencegah kulit kering. Okey, glycerol. Okey, awak boleh cari lebih banyak lagi kegunaan ionic compound dan juga covalent compound in daily life, okay, dari dalam internet. Okay, untuk pelajaran hari ini, yang ini adalah yang terakhir untuk bab chemical bond. Okay, itu saja untuk hari ini. Terima kasih.